Okey, dakwah secara sulit, secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi supaya musyrikin Mekah tidak boleh tahu dahulu. Kalau dia tahu, habis, tidak sempat Nabi hendak berdakwah. Setelah turunnya wahyu kedua, surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7, nanti boleh tengok Al-Quran, surah Mudassir ayat 1 hingga 7, Nabi diperintahkan supaya menyebarkan Islam. Nabi diperintahkan untuk menyebarkan Islam secara rahsia selama 3 tahun. Lalu Nabi menyebarkan Islam secara rahsia selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Dan kepada siapa selama 3 tahun ni? Kepada sahabat dan kaum kerabat sahaja. Kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sahaja dahulu. Nanti baru akan diadakan dakwah secara terang-terangan. Di rumah siapa? Takkan di tempat lapang, mestilah di dalam rumah. Di rumah siapa? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Namanya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ingat, di rumah siapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bagi mengelakkan masyarakat Arab Quraisy terkejut kedatangan agama baru. Kenapa Nabi buat di rumah Al-Arqam? Kerana di rumah Al-Arqam ini adalah rumah yang tersembunyi untuk mengelakkan masyarakat Arab tahu dan terkejut akan kedatangan agama baru, iaitu Islam. Umat Islam bertambah menjadi 40 orang. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, umat Islam bertambah menjadi 40 orang. 40 orang telah masuk Islam, memeluk Islam. Dan kita tengok golongan awal memeluk Islam. Golongan orang yang awal memeluk agama Islam. Yang pertama, wanita. Siapakah yang peluk agama Islam? Yang pertama, wanita ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Khadijah binti Khuwailid. Lelaki, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baiknya. Kanak-kanak, Ali bin Abi Talib, sepupunya. Hamba lelaki, Zaid bin Harisah. Ini adalah hamba lelakinya. Dan hamba perempuannya ialah Ummu Aiman. Inilah antara orang yang awal memeluk Islam. Wanita Khadijah binti Khuwailid, lelaki Abu Bakar As-Siddiq, kanak-kanak Ali bin Abi Talib, hamba lelaki Zaid bin Harisah, hamba perempuan Ummu Aiman. Seruan Rasulullah SAW. Nabi seru apa pada dakwahnya? Nabi nak seru apa? Nak seru buat maksiat? Bukan. Nabi menyeru mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menyembah Allah. Yang kedua, menghentikan peperangan. Nabi menyuruh memberhentikan peperangan. Kerana zaman jahiliah selalu berperang antara kabilah ini, antara kumpulan ini dan kumpulan ini. Selalu berperang. Jadi Nabi membuat seruan untuk menghentikan peperangan. Yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir kepada Allah. 4. Bersikap lemah lembut sesama manusia. Sentiasa berbuat baik sesama manusia. Yang kelima, bersatu padu, tidak berpecah belah. Sentiasa bersatu padu. Inilah antara 5, banyak lagi seruan Rasulullah. Tapi ini adalah antara seruan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Islam mengajar apa? Islam mengajak kepada perdamaian. Islam mengajak kepada menyembah Allah. Itulah. Okey, kita masuk soalan yang kelima. Rasulullah berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Golongan awal memeluk Islam. Wanita, Khadijah binti Khuwailid, lelaki Abu Bakar As-Siddiq, kanak-kanak Ali bin Abi Talib, hamba lelaki Zaid bin Harisah, hamba perempuan Ummu Aiman. Okey, kita masuk
Dakwah secara terbuka. Part 3. Dakwah secara terbuka. Setelah ramai penduduk Mekah memeluk Islam, berita telah tersebar dalam kalangan masyarakat Arab. Benda sudah viral pada masyarakat Arab. Orang Arab dah tahu. Jadi turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah menyeru Nabi Muhammad supaya berdakwah secara terang-terangan melalui surah Al-Hijr ayat 94. Surah Al-Hijr ayat 94. Nabi mengumpulkan kaum kerabat dan kaum Arab Quraisy di kaki Bukit Safa. Di bukit apa? Di Bukit Safa. Nabi naik ke Bukit Safa dan memanggil orang-orang Arab untuk berkumpul. Untuk apa berkumpul? Untuk baginda terus naik ke atas bukit dan mengaku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Nabi naik ke atas Bukit Safa dan mengaku sebagai Rasul yang Allah lantik, yang diutuskan oleh Allah. Jadi orang Arab, Quraisy, orang Arab semua orang Arab mendengar bahawa pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Untuk menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. Nabi naik ke Bukit Safa tu untuk apa? Untuk menyeru manusia untuk menyembah Allah. Sebab pada zaman itu ramai yang menyembah patung berhala, menyembah api. Jadi Nabi menyeru supaya mentauhidkan Allah, supaya menyembah Allah dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. Seperti zina, telik nasib, semua tu, pergaduhan. Dan dakwah ini mendapat tentangan hebat daripada musyrikin Mekah. Bukannya secara aman. Setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi ditentang hebat daripada musyrikin Mekah. Termasuklah Abu Lahab, pakciknya, bapa saudaranya. Abu Lahab telah menentangnya. Lalu turunlah surah Al-Masad ayat 1 tentang kebinasaan Abu Lahab. Boleh tengok surah Al-Masad, di mana dalam surah itu Allah telah merakamkan bahawa Abu Lahab telah terlaknat. Contohnya pula dalam ayat Quran tersebut, tabbat siada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab. Namun perjuangan ini disokong oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi yang menjadi pelindung setia kepada baginda. Ada juga pakciknya yang baik, iaitu Abu Talib. Dia menyokong Nabi supaya menyebarkan Islam dan menjadi pelindung setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentangan kaum Arab Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad mendapat tentangan hebat daripada kaum musyrikin Mekah yang semakin memusuhi Nabi, seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan menentang Nabi. Abu Lahab menentang Nabi, pakciknya. Abu Jahal, pakciknya juga menentang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan dia bertaubat. Abu Lahab dan Abu Jahal tidak. Antara penyiksaan dan ujian yang dilalui oleh Nabi ialah, apakah antara ujian Nabi? Dilemparkan najis ketika solat oleh Uqbah bin Ma'id. Dilemparkan najis ketika solat oleh Uqbah Abi Ma'id. Selepas itu, subhanallah, dilemparkan kotoran setiap kali baginda melalui lorong-lorong di kota Mekah. Nabi dilemparkan najis setiap kali Nabi lalu di lorong-lorong kota Mekah. Nabi juga ditawarkan pangkat, harta dan wanita dengan syarat baginda menghentikan ajarannya. Ada yang orang menawarkan pangkat, memberikan harta, tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah menghentikan dakwahnya. Itu adalah syaratnya. Tetapi Nabi menolak. Okey, antara soalannya,
tempat Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka. Di mana? Di Bukit Safa. 2. Penurunan ayat 1 hingga 7 merupakan perintah dakwah secara terbuka kepada Rasulullah. Surah Al-Mudassir. Yang ketiga, namakan hamba yang diseksa oleh kafir Quraisy kerana mengikuti ajaran Rasulullah. Bilal bin Rabah. Ini adalah antara hamba yang diseksa yang mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, yang tukang azan. Dan antara pengajaran yang dapat kita ambil ialah seorang pendakwah mestilah sabar dan cekal menghadapi ujian. Kalau kita berdakwah, kita mesti sabar dan sentiasa cekal, kuat untuk menghadapi ujian. Yang kalau Allah turunkan ujian, kita kena sanggup menghadapinya dan sabar. Yang kedua, setiap gerak kerja dakwah ada halangannya. Kita kena tahu bahawa setiap gerak kerja dakwah mesti ada halangan dan kita kena sabar dan sabar untuk kita mengharunginya. Yang ketiga, membaca adalah kunci ilmu. Kita kenalah membaca sirah. Kita kena membaca Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Al-Quran bukan sekadar kitab sejarah, tetapi kitab panduan untuk kita sentiasa mengambil pengajaran dan sentiasa beramal apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, darjah 4 akan sambung pada minggu hadapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu akan memberi tugas kuis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.